Taubat di hujung halkum. Syaril bin Muhammad Amin, SMK Agama Tun Juhar, Sandakan, Sabah. Tepat pada pukul 1 tengah malam, Airil pulang ke rumah. Hentakan kuat menghempas pintu, bagai tukul menghentam paku. Dia melangkah masuk tanpa mengungkapkan salam. Bau arak yang mengiringinya mencemar suasana keheningan malam. Langkahnya terumbang-ambing, mendorong tubuhnya terhempas ke sofa. Sambil terlentang, lengannya mencecah dahi. Ibu yang tertidur menanti kepulangan Airil terjaga oleh bau kuat alkohol. Seraya terkilan dan kecewa menatap sosok tubuh Airil yang dipenuhi muntah kerana meminum air iblis itu. "Airil, sejak bila kamu buat kerja terkutuk ni?" bentak ibu berbaur nada kesal. "Ah, ibu bisinglah." Dengan nada suara yang keras, pantas Airil mencantas letiran ibu. Ilham yang terdengar perdebatan ibu dan abangnya itu mulai berasa berang dengan perkelahian yang semakin membingitkan corong telinganya. Pang! Bunyi pintu bilik Ilham dihempas. Isyarat daripada Ilham agar perkelahian itu berakhir. "Kiah, tutup pintu rumah kita. Jangan bagi seorang pun masuk ke rumah ini. Kalau ada orang cari aku, cakap aku tiada di rumah. Faham?" Perintah ayah kepada ibu sedikit panik. Ayah yang kelihatan mundar-mandir melabuhkan langsir semua tingkap rumah. Air mukanya jelas menggambarkan kegelisahan yang menyelubungi jiwanya. Ayah ketakutan. Ibu membungkam hanya menjadi pemerhati bisu di sudut rumah. Keadaan suaminya itu menimbulkan tanda tanya dalam benaknya. Namun terpaksa hanya membatu kerana tahu sikap suaminya yang perengus itu. Tanpa diduga, 2 orang lelaki berbaju hitam memecahkan pintu rumah mereka sambil melibaskan parang ke dada ayah. Ayah kalah judi lagi sehingga berhutang dengan lintah darat. "Allahu Akbar!" Ibu tersentak lalu terbangun dari tidurnya. Mimpi buruk yang membayanginya masih lagi membelenggu diri ibu. Tragedi kemalangan 20 tahun lalu menjadi peristiwa yang tidak dapat dilupakan dari ingatannya. Apatah lagi, ibu pada saat itu sedang syarat mengandungkan Ilham. Airil pula pada ketika itu baru berusia 5 tahun, menyaksikan peristiwa berdarah ayahnya dicincang parang sehingga tidak bernyawa. Keadaan kesihatan ibu yang semakin memburuk sementara usianya yang menginjak 58 tahun itu membataskannya melakukan rutin harian ibu. Namun begitu, Ilham, anak bongsunya, tetap menjaga dan mengurusi ibunya. Pada usia mudanya, Ilham terpaksa bekerja sambilan usai waktu persekolahannya bagi menampung keperluan rumah dan perbelanjaan seharian mereka. Airil pula lagaknya seakan-akan penyewa di rumah itu, jarang betah di rumah. Rumah usang di ujung lorong kawasan rumahnya menjadi pusat bertikam nasib Airil dan rakan-rakannya. Rumah usang itu menjadi saksi bisu aktiviti haram mereka. Airil yang kalah judi ingin berganjak pulang, namun hasratnya itu terhenti dengan sindiran sinis Roy. Roy membujuk Airil untuk meneruskan permainan. Sementelahan dia menawarkan pinjaman wang kepada Airil. Airil terpasang jerat halus. Malam yang semakin larut, Airil tiada berbulu lagi. Kekalahan demi kekalahan menambahkan lagi hutangnya pada Roy, seorang lintah darat. Akhirnya dia pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Sami Allahu liman hamidah. Saat dini pagi, seperti biasa, Ilham melaksanakan kewajipannya dengan menunaikan solat subuh di rumah. Namun tanpa diduga di benaknya, suatu saat yang luar biasa, Ilham menyedari kelibat entiti yang sedang memecah masuk ke dalam rumah. Usai solat subuh, dia menyelidiki jejak kelibat samar yang berlegar dalam rumahnya tadi. "Allahu Akbar!" Sampai hati abang buat macam ni pada ibu. Tidak disangka rupanya Airil lah kelibat itu tadi dan orang yang menyelongkar laci almari ibunya untuk mencuri duit simpanan ibu. "Ah, diamlah!" Airil menolak jatuh adiknya Ilham dan lari meninggalkan rumah mereka. Ilham yang berusaha dengan swadayanya menghalang abangnya melarikan duit simpanan ibu itu. Walhal
duit simpanan itu untuk menanggung kos perubatan ibu. Bayan di tangan habis terlepas. Dalam perjalanan Airil menuju pusat perjudian, Airil disambut oleh sepasukan anggota polis kerana Pak Hamid telah melaporkan kejadian pecah tabung masjid yang berlaku baru-baru ini. Rakaman kamera litar tertutup menjadi bukti jenayah yang dilakukan oleh Airil semalam. Mati kuang kerana bunyi, Airil yang sebelum ini berhutang dengan Roy terpaksa harus melunaskan hutangnya. Sungguh pun Roy tidak mengetahui keberadaan Airil yang kini ditahan reman oleh polis. Roy menjadikan rumah Airil sebagai sasaran menagih hutang Airil. Pang pang pang, deruan bunyi ketukan pintu rumah mendorong Ilham bingkas membuka pintu rumahnya. Kelihatan Roy dan rakan-rakannya menggenggam sebilah parang mencari abangnya Airil. Ilham hanya mampu menggelengkan kepalanya kerana kuala lehernya yang dirangkup keras lintah darat itu. Roy naik berang apabila mengetahui Airil tiada di rumah dan keluarganya tidak mampu melunaskan semua hutang Airil padanya. Sekelip mata, libasan parang tajam yang mencantas urat nadi di leher Ilham menghentikan seketika amarah Roy. Mereka meninggalkan Ilham menggeliat keputusan nyawa di ruang tamu rumah itu. Masa berlalu begitu pantas, sakit ibu semakin parah. Ibu yang mengidap barah payudara terpaksa menelan sendirian kesakitannya itu dan mendiamkan saja sakitnya itu daripada pengetahuan anak-anaknya. Akhirnya ibu meninggal di atas katilnya dan hanya disedari oleh jiran tetangganya selepas 3 hari kemudian. Usai terhidu bau bangkai yang sangat kuat di sekitar rumah Airil itu. Airil bin Kamal, pegawai penjara, memanggil Airil lantas memberitahu berita kematian adik dan ibunya. Airil tersentak. Dia menangis semahunya di sudut bilik jeriji besi sambil menepuk-nepuk dadanya. Apa boleh buat, sakit menimpa, sesal terlambat. Airil mulai bertaubat dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah kehilangan segala-galanya dan ini telah menjentik kalbunya untuk berubah. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu dosa, maka sesungguhnya dia hanya mengerjakan untuk menjadi bala bencana yang menimpa dirinya sendiri. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 111. Aku pendosa, bisik Airil. Di pusat pemulihan, dia dibimbing untuk menjadi insan berguna dengan sebaik-baiknya. Ya, pintu rahmat masih terbuka. Rahmat Allah itu amat luas dan meliputi segalanya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesali kesilapan, bersungguh-sungguh memohon keampunan dengan ikhlas serta berazam untuk tidak akan mengulanginya. Itulah tekad Airil untuk meraih keampunan Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai ke kerongkong. Riwayat At-Tirmizi.